beriman, minta tolonglah kamu semua dengan sabar dan juga salat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu bersama dengan orang-orang yang sabar. Jadi kita pada hari ini sedang jemaah sekalian duduk dalam keadaan suasana sentiasa diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita di Malaysia baik ataupun mana-mana saudara kita yang berada di negara-negara lain, khususnya sekarang ini yang memang kita semua maklum yang berada di Palestin lah. Saudara-saudara kita di Palestin sangat-sangatlah menerima ujian yang sangat besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah bila kita terima apa saja ujian pada hari ini di tempat kita masing-masing, kita kena jadikan satu muhasabah kepada kita dengan menyatakan, aku kena sikit je ni, aku kena ni. Orang-orang Palestin ni besar lagi cobaannya. Jadi bila kita buat mari begitu fikiran tuan-tuan, maka kita akan jadi orang yang sentiasa redha dan dapat menerima segala ketentuan dalam hidup kita dengan hati yang lapang dan terbuka. Masalah kita ini yang kita tak boleh nak face, tak boleh nak hadap apa saja masalah dalam hidup ni kerana kita tidak ada sifat redha dengan apa yang Allah takdirkan dalam hidup. Itu sebenarnya. Nak setuju ke tak mau setuju ke, nak marah ke, nak kata pandai cakap saja je tukar khabar tu, ikutlah terpulang. Cuma itulah hakikat tuan-tuan. Kena juga kepada yang cakap ni pun. Masalah kita, isu kita hari ni yang jadi kita tak boleh nak kontrol kita punya diri. Marah kita ke, kita punya pemikiran kita ke, taik mesej balah-balah dengan cara yang tidak sopan ke, itu semua berpunca daripada kita tidak dapat menerima apa yang Allah telah tetapkan dalam diari hidup kita. Itu dia punya titik tolaknya, main point dia. Maka kalau kita boleh muhasabah sekejap diri kita masing-masing, ambil masa mana-mana masalah sebelum tidur ke, selepas solat ke, kita cuba lihat diri kita masing-masing, bagaimana kita dengan kehidupan kita, masalah-masalah yang hadir ini, adakah memang kita sudah boleh terima ataupun tidak ketetapan-ketetapan itu. Tuan-tuan, puan-puan dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, dalam ayat yang kita dengar tadi, ayat 153 suratul Baqarah, Allah Subhanahu wa taala susun dalam teks Al-Quran yang kita baca pada hari ini, pada ayat 153 Allah terangkan bagaimana solusinya terlebih dahulu sebelum Allah Taala cerita tentang masalah pada ayat 154 yang berikutnya dan 155. Allah Taala terangkan solusi dulu dalam penyelesaian, baru Allah Ta'ala sebut masalah, supaya kita ini dapat ambil panduan dengan cepat. Itu tujuannya. Solusinya apa? Kata Allah, wahai orang beriman. Maknanya apa yang kita nak bincangkan pada malam ini tak ada kena-mengena dengan orang yang tidak beriman, orang yang kafir, orang yang tidak Islam, tak ada kena-mengena ayat ini. Tapi kalau orang yang non muslim, yang tidak Islam itu nak dengar juga, nak ambil cakna juga, terpulang, tak ada masalah. Silakan. Lagi-lagilah molek untuk mereka tahu, oh rupanya dalam Islam ni ada kaedah sebegini. Ya, moleklah. Tapi yang diberi keutamaan untuk mereka yang kena sakut paut sungguh-sungguh dengan ayat yang kita baca tadi adalah orang yang beriman, yakni orang Islam. Sebab Allah Ta'ala sebut khitab ataupun kata tuju pada ayat tadi, ya ayyuhallazina amanu. Begitu khitab, dia panggil khitab ni kata tuju, wahai orang-orang yang beriman.
disebut dah yang beriman. Dalam Quran kalau ada ayat yang sebut begitu, maka ia tertentu kepada orang yang beriman lah, untuk ambil cakna dengan lebih utama. Kalau kita baca ayat Quran, dia tulis pula, dia sebut ya ayyuhan nas. Ada juga begitu. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ila Allah. Ada ayat-ayat yang sebegitu. Maka ya ayyuhan nas merujuk kepada wahai sekalian manusia. Semualah, yang Islam ke tak Islam ke, semua manusia. Terkena belaka, yang kecil ke yang besar ke, yang tua ke yang muda, yang puang ke lelaki, semua sekali. An-nas, manusia, termasuklah orang yang bukan Islam. Adapun kalau disebut ya ayyuhallazina amanu, maka tertentu kepada orang Islam. Semacam ayat yang kita baca ni, formula ini sepatutnya orang yang Islam kena ambil, bukan orang yang tidak Islam. Orang yang Islam kena ambil dulu. Apa formula dia? Kata Allah, ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Minta tolonglah kamu dengan sabar dan juga salat. Jadi minta tolong ni biasanya kita akan gunakan dalam keadaan bila, tuan-tuan? Minta tolong. Frasa minta tolong ni. Frasa minta tolong biasanya kita akan guna dalam keadaan kita berkehendak. Kita memerlukan, kita terdesak, kita dalam keadaan susah, kita dalam keadaan sepik. Masa tu orang kata, minta tolonglah, minta tolonglah. Nah, ya betul. Jadi kita manusia memang akan ada saat kita bahagia, ada saat ketikanya kita berada dalam keadaan duka, ada dalam keadaan kita senang, ada dalam keadaan kita tidak senang. Jadi masa senang, masa gembira, biasanya kita tak ada apa-apa tak ada orang kiri kanan tepi pun, kita tak ada apa-apa kehendak, tak berhajat lah, kita boleh bawa diri lah. Tapi tanya kita susah, kita nak pada orang. Tengok pada keadaan susah kita lah. Kalau susah pitih, nak orang ada pitih lah depan kita, biar boleh tolong pitih kita. Kalau kita masa kita susah tu, susah kenapa? Susah kerana kita sakit, maka kita kehendak pada doktor ataupun Tok Mama untuk berobat kita. Tengok pada keadaan susah kita. Jadi time susah, waktu susah ni memang semua kita berhajat kepada pertolongan. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan suatu formula kepada kita. Kalau kamu susah, seolah nak kata begitulah. Wahai orang beriman, kalau masa kamu susah, maka kamu kena minta tolong dengan dua perkara. Minta tolonglah dengan dua perkara. Iaitulah yang pertama sabar, dan yang kedua solat. Sabar dan solat. Hak tu dulu. Jadi sabar dan solat ni Allah Ta'ala rangkaikan sekali. Dia tak rangkaikan sifat-sifat yang lain dengan solat. Dia ambil sabar letak dengan solat. Ini sangat memberi suatu makna yang mendalam kepada kita, tuan-tuan puan-puan sekalian. Kenapakah Allah Ta'ala buat begitu? Dia tepek, minta tolonglah kamu dengan sabar dan juga solat. Kenapakah begitu, tuan-tuan sekalian? Jadi ini semua katanya Al-Imam As-Sa'di, salah seorang tokoh dalam ilmu tafsir. Dia kata, amara ta'ala bil isti'anah bis salah li'anna as-salata hiya imaduddin wa nurul mu'min wa hiya as-silatu bainal 'abdi wa bainar rabbih. Allah Ta'ala suruh kita minta tolong dengan salat dalam ayat tadi, kerana salat itu adalah tiang agama satunya, dan yang keduanya salat itu adalah cahaya bagi orang beriman, dan yang ketiga salat itu merupakan hubungan di antara seorang hamba dengan Tuhannya. Itu salat.
Sebab apa Allah Ta'ala suruh kita minta tolong dengan solat? Kerana 3 perkara, kata Imam As-Sa'di. Kerana solat itu merupakan tiang kepada agama. Kita orang Islam memang kita kena semayang. Kalau tidak semayang, itu adalah salah satu penyebab kepada keruntuhan agama kita ataupun keruntuhan akidah kita. Kata Nabi SAW, as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamad-din, wa man hadamaha faqad hadamad-din, atau kama qala. Semayang itu, solat itu adalah tiang agama. Imaduddin. Siapa yang mendirikan solat, bermaksud dia telah mendirikan agama. Faqad aqamad-din. Wa man tarakaha, siapa yang tak semayang, faqad hadamad-din, dia sebenarnya telah meruntuhkan agamanya. Tiang, tuan-tuan. Kalau tiang ni macam masjid putih ni, banyak tiang. Dalam dewan solat utama ni saja, siapakah yang pernah mari semayang sini, kira berapa ada tiang-tiang dalam dewan solat utama ni. Rasa tak pernah kira. Kita sebut solat, dewan solat utama ni sebab hak ni hak lama sekali. Dewan solat utama ni hak lama sekali. Hak kata daripada 1793 di banner masjid ni, masa tu kayu lah, 1793 tu, 1793, pada zaman Sultan almarhum Sultan Zainal Abidin II. Masa tu kayu, tapi tak ada tiang lagi masa tu. Tiang tu ada kediang. Kemudian 1800 lebih dibuat dengan batu oleh almarhum baginda Sultan Omar. Kemudian masa itulah, didirikan tiang-tiang ni, dibuat tiang-tiang dengan konkrit begini. Maka tiang-tiang ni daripada dulu lah, lama lah. Kalau tidak daripada 1700 pun 1800 adanya tiang-tiang ni, ataupun awal 1900. Maka tiang-tiang dalam masjid putih yang dewan solat utama ni, hak katanya asal ni, ada sebanyak 18 tiang. Tuan kira betul ke tak 18 ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Sejalur ni 6. Kita ada 3 jalur. 6 kali 3, 18. Betul ke? CP tu tak? 18 tiang, tuan. Tiang pulak besar-besar. Tiang ni, kalaulah kita putus tiang ni, kita buat mesyuarat sekali, mesyuarat tu setuju untuk putus tiang, jadi tiang kita cabutlah ke, tanpa kita letakkan apa-apa kekuatan yang lain untuk kita tampung masjid ni daripada runtuh. Maksudnya kita buat keputusan pendek, tak fikir panjang. Kita putus tiang, banyak tiang sangat tak sesuai. Mula-mula putus tak comel, kena putus attack dinu. Putus pula putus. Lama-lama putus habis. Adakah bila kita putus tiang tu, masjid ni masih lagi berada utuh, teguh? Tak usah kata 18 habis 18 tiang baru dia utuh, tidak. Kalau kita buang setiang pun dah cukup untuk menyebabkan struktur masjid ni menjadi tak berapa stabil lah. Buang satu tiang saja. Itulah ibarat, tuan-tuan, kalau kita buat lebih kurang dengan semayang dalam kehidupan. Orang Islam tapi tak semayang. Dia kata hamba tak semayang bukan banyak. Sehari-hari satu waktu je, subuh je. Hak lain bermayang lah. Jadi dia bermayang berapa kali sehari? Kira-kiranya 4 kali je lah. Orang lain 5. Kurasa je hamba. Tapi dia buat hari-hari begitu. Tiap-tiap hari subuh mi. Tak qada pula. Maka dia bukan tunggu 5 kali sehari tak semayang baru jadi runtuh agama. Agama dia tadi yang telah meninggalkan secara sengaja solat subuh walaupun satu waktu sahaja setiap hari, dia telah pun meruntuhkan agamanya. Dalam sifir agama Islam kita tidak serupa dengan sifir matematik. Sifir matematik 5 tolak 1 4. Banyak lagi. Tapi sifir agama kita kalau 5 tolak 1 ni dia jadi kosong. Jadi kosong tu. Jadi kosong. 5 tolak 1 kosong. Kalau dia tinggal tu
Dia tolak tu dengan betul-betul. Dia kata hak tadi dia mungkin kerana tidur, bangun lewat, terkejut lewat, sebab tu tak sembahyang subuh. Cuma dia tak ada ilmu, dia pun tak qada. Dia ingat kata tak apa-apa, hak lepas-lepas tapi rupanya sebenarnya kena qada. Hak tu tahan lagi. Hak ni memang dia tak boleh sembahyang, nak sembahyang 4 je sehari-hari. Nak sembahyang 3 waktu je sehari-hari. Banyak-banyak buat benda apa? Kata. Kita cover dengan benda lain pula. Sedekah ke, dia buat gitu. Jadi orang yang memang tolak terus tu memanglah dia, walaupun dia tolak 1 waktu ke 2 waktu, hakikatnya dia telah jadi kosong dia punya semayang yang dia buat tadi, kerana dia telah sengaja meninggalkan ataupun menolak, mengingkari solat. Jadi kita tak boleh tinggal semayang, sebab semayang itu adalah tiang kepada agama kita. Seorang Islam, tiang dia untuk berada di bawah payung agama adalah dengan dia mendirikan solat. Laginya semayang ni adalah cahaya bagi orang beriman. Orang beriman, dia akan ada cahaya dia, sama ada di dunia ataupun di hari akhirat. Di hari akhirat, Nabi SAW ditanya oleh para sahabat, bagaimanakah wahai Rasulullah kamu nak kenal umat kamu nanti di hari akhirat? Lalu Rasulullah kata SAW, saya akan mengenali mereka dengan nurun muhajjalin, cahaya-cahaya yang terhasil daripada basuhan anggota wuduk mereka. Dia panggil nurun muhajjalin, cahaya yang terhasil daripada basuhan anggota wuduk mereka. Maknanya kalau umat Nabi Muhammad yang bercahaya tu, dia ada cahaya tu kerana dia ambil wuduk, maknanya dia semayang lah. Kalau orang ambil wuduk tak semayang tu, orang tak segar saja. Oh, dia beradung ni, ambil komo lah, masuk air ke hidung lah, apa semua. Sudah basuh kaki, masuk masjid, duduk relax tepi tiang. Orang tanya, dah mana dia tak semayang? Hamba semayang ku hati je. Datang ambil semayang beraduh, ya, ambil semayang tapi hamba semayang ku hati. Semayang ku hati, hadir niat begitu saja. Aku semayang zuhur ni. Dia tak semayang macam orang ramai-ramai, dia kata. Ini orang panggil orang yang tak sihat, orang yang tak segar. Kalau dia betul-betul segar dan dia waras, dia akan semayang macam orang biasalah, ambil air semayang dan semayang. Maknanya orang yang ambil wuduk ni, Nabi sebut tadi, orang tu orang semayang. Maknanya orang yang semayang akan ada cahaya di hari akhirat. Kalau di hari akhirat ada cahaya, takkanlah di dunia tak ada cahaya lah. Kalau fikir logik, kalau di hari akhirat ada cahaya, takkanlah di dunia tak ada cahaya. Mestilah ada juga cahaya. Kalau di dunia bercahaya, belum tentu di hari akhirat bercahaya. Belum tentu. Di dunia orang dapat, bersinarnya muka dia tu, cerahnya. Rupanya dia rajin pergi spa. Dia boleh takwil macam-macam rupanya. Rupanya dia rajin pakai beduk sejuk semasa sebelum tidur. Rupanya dia rajin tepek wah timung masa nak tidur. Jadi segar muka, cahaya. Tapi semayang tak rupanya. Jadi cerah muka tu orang nampak bukan kerana semayang, bukan kerana air semayang, air wuduk rupanya. Kerana make-up dan sebagainya. Dan hak ni yang dikatakan cerah muka di dunia, belum tentu lagi cerah muka dia di hari akhirat. Tetapi kalau orang yang memang cerah muka dia di hari akhirat berdasarkan hadis Nabi tadi disebut, dia tak ambil air semayang, maka disebabkan air semayang dia ambil itulah muka dia bercahaya pada hari akhirat. Tentu sekali di dunia juga bercahaya, walaupun orang tak nampak cahaya tu. Tentu sekali. Bandingan akhirat ni lebih besar daripada bandingan dunia. Maka tuan-tuan sekalian, semayang ni adalah cahaya bagi orang beriman. Jadi kalau kita nak dapatkan cahaya kalau di dunia ni disifatkan oleh ulama adalah sebagai satu simbol adanya rahmat Allah kepada seseorang individu itu. Semacam kita baca surah Al-Kahfi kan, pada hari Jumaat, pada malam Jumaat, Nabi sebutkanlah hadis, adha'alahu nurun. Allah Ta'ala akan memberikan kepada orang yang baca tadi nurun, cahaya. Sama ada dia baca malam Jumaat ataupun pada hari Jumaat sebelum terbenam matahari, dapat cahaya. Cuma ulama
bincang maksud apa cahaya di situ. Ada yang kata keampunan dosa, ada yang kata rahmat kepada si pembaca tadi yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah maksud cahaya yang sebenarnya. Ada juga orang yang menyifat keterlaluan sangat, keterlaluan dalam penafsiran tanpa asas dipanggil. Ada saya dengar orang sebut kita boleh berobat dengan surah Al-Kahfi sebab dia ada cahaya yang Allah Taala akan berikan kepada orang yang baca surah Al-Kahfi. Jadi cahaya itu adalah cahaya yang boleh menyembuhkan segala penyakit. Jadi dibuat ratik begitu. Maka dibuatlah kaedah berobat dengan surah Al-Kahfi. Ada orang buat gitu. Sebenarnya itu satu penafsiran yang tak dibincangkan oleh ulama apa. Ulama hanya bincang cahaya di situ merujuk ke ampunan dosa ataupun rahmat daripada Allah Taala. Berobat itu bab lain. Jadi kita jangan obses sangat dengan berobat ni sehingga habis benda dalam agama kita kait dengan berobat. Tidak. Tidak begitu. Maka tuan-tuan sekalian, salat menjadi suatu cahaya di antara di kalangan orang-orang beriman. Begitu jugalah salat ini merupakan hubungan di antara seorang hamba dengan Tuhannya. As-silatu bainal 'abdi wa rabbih. Bainal 'abdi wa baina rabbih. Salat adalah hubungan di antara hamba dan juga Tuhan dia. Sebagaimana yang Nabi SAW sebut, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun atau kama qala. Keadaan ataupun tempat seorang hamba itu dekat sangat aqrabu. Aqrabu ni dekat sangat dengan Tuhan dia. Kat mana? Wa huwa sajidun, iaitulah ketika dia bersujud kepada Allah, iaitulah ketika solatlah. Kita orang Islam ni kita tak akan sujud saja-saja. Selain daripada sujud syukur, sujud tilawah, biasanya sujud ni sinonim dengan solatlah. Solat. Maka solat itu adalah tempat di mana seorang hamba boleh mempertautkan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Boleh bermunajat dengan paling hampir, paling dekat. Dan dalam hadis itu juga disebut wa huwa sajidun, ketika dia sujud. Dan Nabi tidak mention, tidak nyatakan sujud yang mana dalam solat. Sujud pertama kah, sujud kedua kah, ataupun yang keberapa. Kalau kita semayang 2 rakaat, 1 rakaat ada 2 kali sujud. Maknanya 2 rakaat 4 kali sujud ada. Paling-paling kurang kita akan sujud 4 kali. Kecuali kalau kita buat salat witir 1 rakaat 2 kali jelah. Biasa-biasa 4 kali lah. Salat sunat ni biasanya 2 rakaat. Salat witir saja 1 rakaat. Jadinya tuan-tuan, bila kita salat, paling kurang kita akan 4 kali sujud. Tapi Nabi tak mention, Nabi tak nyatakan sujud tu sujud hak mana, sujud pertama, kedua, ketiga ataupun yang keempat. Tak mention. Jadi dia dah jadi umum. Umum, dia tidak jadi khusus. Maka benda yang umum kita jangan khususkan. Itu kaedah dia. Benda yang umum, yang disebut umum dalam Quran dan hadis, maka kita jangan khususkan dia. Takut kita jadi rugi bila kita khususkan. Macam mana tu? Yang berlaku dalam masyarakat kita, biasanya kita akan lamakan sujud yang terakhir. Sujud terakhir kita lama sikit. Jadi sepatutnya kita tidak buat begitulah. Sepatutnya kita kena sujud tu biar bagilah. Kalau orang tanya sebab apa awak sujud lama sangat tadi? Kerana saya nak berdoa lah, kan Nabi suruh berdoa dalam sujud. Jadi kalau dijawab begitu agak tidak tepat, kerana sujud yang Nabi maksudkan bukan sujud terakhir, tetapi sujud mana-mana dalam solat. Jadi kalau kita banyak hajat nak kabur ke Allah Ta'ala, banyak masalah nak adu pada Allah, patut kita agih. Sujud pertama sikit kabur, sujud kedua kabur sikit lagi, sujud ketiga kabur sikit lagi, sujud keempat kabur sikit lagi. Gitu. Baru tak jadi cendeng. Sujud hak terakhir lama sekali. Biasa juga berlaku dalam solat hajat lah. Solat hajat secara berjamaah kita buat kan. Biasa solat hajat
sujud yang terakhir tu imam pun lama kok. Tapi kadang tu imam bangun dah, tu makmum tak bangun lagi. Dia kata pula, jawab, tu imam tak apalah. Mai ajak sokmo, kita bukan sama-sama mai ajak. Time-time begini, mai ajak malam-malam Jumaat gini. Jadi biarlah kita lama sikit. Lama sikit sujud. Tu imam dah beri salam dah, tak bangun lagi dia. Tu imam dah astagfirullah, tak bangun lagi. Doa baru bangun. Itu dipanggil salah kaedah dalam kita solat berjamaah. Kalau tentu kita nak sujud lama, pada sujud terakhir tu kita semayang seorang lah. Kerana bila kita solat berjamaah, innama ju'ilal imam liyu'tamma bihi, sesungguhnya dijadikan tu imam tu untuk kita ikut dia. Jadi kalau kita lewat pada dia sangat-sangat, dia tak panggil ikut dah tu. Tak panggil ikut dah. Maka kita kalau nak ikut, dia bangun, kita kena bangun lah. Dah tak habis lagi hajat ni, tak apa, biar. Bangunlah. Pandai pula sambung. Maya sunat lagi, sambung pula ajak kita sendiri. Begitu kaedahnya. Jadi, dalam sujud ni, memang semua sujud Allah Ta'ala akan makbulkan hajat kita. Dan semua sujud merupakan tempat yang paling hampir, paling dekat seorang hamba dengan Tuhannya. Bukan sujud terakhir saja. Baik tuan-tuan sekalian. Maka atas dasar itu kata Al-Imam As-Sa'di, sebab itulah Allah Ta'ala suruh kita minta tolong dengan solat. Minta tolonglah dengan solat. Kerana solat itu ada 3 perkara dalam itu. Bagi seorang mukmin, dia adalah tiang agama. Dia juga adalah cahaya bagi kita. Dan dia juga adalah suatu hubungan, tempat berhubung kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang khusus. Tempat berhubung yang khusus. Kita setiap masa memang kita berhubung dengan Allah. Ud'uni astajib lakum, kata Allah. Doalah pada aku akan makbulkan bila-bila masa saja. Cuma dalam hadis tadi disebut secara khusus lagi, paling hampir, paling dekat kita dengan Allah, aqrab, iaitulah pada waktu sujud, pada waktu semayang. Cuma dalam ayat tadi, sebelum dia sebut salat, dia sebut sabar dulu. Ista'inu bis sabri was salah. Wahai orang beriman, kamu kena minta tolong dengan sabar dan solat. Maka yang menarik di sini, Allah Ta'ala tidak sebut semayang dulu, dia sebut sabar dulu. Dia sebut sabar dulu. Kenapa kau sabar diletak di awal, sebelum daripada solat? Dan soalan yang kita mula-mula tadi kita tak jawab lagi. Kenapa kau dia tepek sifat sabar tu dengan solat, dia tak tepek sifat-sifat yang lain? Maka sabar ini adalah suatu yang sangat payah untuk dilakukan sebenarnya. Bukan semudah yang disebut. S-A-B-A-R, sabar. Bukan semudah tu. Sebut memang mudah, tapi nak laksanakan tu payah. Maka atas dasar itulah kita disuruh untuk sabar dalam ayat ini sebelum kita buat tindakan apa-apa. Bagi orang perempuan, orang wanita ni, mereka banyak terdedah dengan ujian yang bersabit dengan mental ataupun fikiran. Fikiran mereka sangat tercabar. Ada masalah rumah tangga, masalah nak besarkan anak, nak mendidik anak. Jadi masalah tu semua dia mari di minda. Mari di mata, masuk ke minda. Maka kadang-kadang kita lose control, tak boleh nak kawal dengan baik. Maka kita terpacu di mulut marah, terpacu di mulut sebutan-sebutan yang tidak berapa molek, sama ada kepada suami ke, anak-anak ke, ataupun siapa-siapalah yang duduk di depan kita yang buat benda yang bersalahan dengan yang kita kehendak. Kita nak gini tapi orang buat salah, buat lain. Maka di sini pentingnya sabar. Sabar dulu sebelum kita nak sebut apa-apa perkataan ke, sebelum kita nak tulis ke mesej, nak balas mesej ke, sebelum kita nak naik tangan kaki ke, sabar dulu. Dia kena mari sabar. Orang lelaki pun gitu juga. Sabar dulu. Dalam apa-apa jua, sabar ni sebenarnya dia penyelamat utama.
dalam kehidupan. Sabar adalah penyelamat utama dalam kehidupan. Kalau tidak ada sifat sabar, maka kita akan jadi orang yang boleh merosakkan hubungan, boleh merosakkan suasana, boleh merosakkan mood, boleh merosakkan barang-barang. Kerana kita pergi hatuk, baling, lepo koksi, barang-barang, rosak binasa. Kerana tidak ada sabar. Tapi bukan semudah disebutlah. Maka atas dasar itulah sabar itu dipilih oleh Allah untuk ditepek dengan solat. Wahai orang beriman, kamu minta tolonglah dengan sabar. Minta tolong dengan sabar. Allah Ta'ala suruh minta tolong. Sebab bukan mudah kita nak sabar. Sebab itu kena minta tolong untuk sabar. Minta tolong sabar ni, nak minta tolong mana tuan-tuan? Minta tolong. Minta tolong di situ, kita minta tolong dengan Allah lah. Minta tolong dengan Allah untuk kita boleh sabar. Minta tolong dengan Allah untuk kita boleh untuk melaksanakan salat. Pun begitu, ada juga ulama yang lain yang menafsirkan sabar di situ bukan bermaksud sabar yang biasa. Katanya Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala dalam tafsir dia. Dia kata, qala Mujahid, berkata Al-Imam Al-Mujahid. Al-Imam Mujahid salah seorang tokoh dalam bidang tafsir. As-sabru fi hadhihi al-ayah as-sawmu. Kata Imam Mujahid, sabar yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah puasa. As-sawmu. Wa minhu qila li Ramadan syahrus sabar. Sebab itulah kata Imam Mujahid, bulan Ramadan itu juga nama lain bagi dia syahrus sabar, syahrus sabri, bulan kesabaran. Sebab apa? Sebab bulan sabar tu kita berpuasa. Maka sabar ni ada juga ulama yang menafsirkan dia bukan setakat sabar menahan sesuatu dalam hati kita, tetapi sabar tu diertikan sebagai puasa. Maka kalau diertikan puasa, jadi macam mana makna ayat tadi? Wahai orang beriman, minta tolonglah kamu dengan puasa dan juga sabar. Puasa dan juga solat. Minta tolonglah kamu dengan puasa dan solat. Pun betul juga kata ulama, kita orang beriman memang kena sentiasa latih berpuasa. Bukan setakat Ramadan lah. Di luar bulan Ramadan pun kita kena latih untuk kita berpuasa. Kerana dengan berpuasa kita akan dapat suatu kekuatan. Suatu kekuatan. Maka sabar dengan sifat dia sabar yang sebenarnya, ia adalah suatu kekuatan kepada seseorang. Dan kalau kita pegang pendapat ulama yang kedua tadi, diartikan sabar tu dengan puasa, puasa juga merupakan kekuatan. Maka kekuatan sifat sabar ataupun kekuatan puasa itu dikombinasikan dengan salat yang juga ada 3 kekuatan di situ tadi, maka di situlah akan terhasil suatu jati diri seorang mukmin dalam berdepan dengan segala masalah dalam hidup. Rupa-rupanya sabar adalah kekuatan yang paling hebat. Puasa pun begitu juga kekuatan yang paling hebat. Maka kekuatan itulah yang dikombinasi, digabung dengan kekuatan salat, terhasillah kekuatan yang berganda-ganda lagi. Tuan-tuan, kalau ikut pada apa yang disebut oleh Imam Mujahid tadi, kalau sabar itu diertikan dengan puasa, maka benar sekali, kerana kita dapat melihat bagaimana umat Islam ketika mana berpuasa, bila pergi berjihad, menang dalam pertempuran ataupun jihad yang mereka sertai. Contohnya peperangan di zaman Rasulullah SAW, peperangan Tabuk, peperangan Khandaq, Fathu Makkah, Badar Al-Kubra, semuanya berlaku dalam bulan Ramadan. Yang mana ketika bulan Ramadan adalah semua sahabat-sahabat termasuk Nabi berpuasa. Dan akhirnya mereka menang. Dengan kekuatan puasa tadi dikombinasi dengan kekuatan salat, menjadi suatu yang utuh. Ada juga ulama yang menafsirkan as-salah dalam ayat tadi, ista'inu bis sabri was salah. As-salat itu dengan makna doa, bukan hanya salat semata-mata yang kita bahaskan tadi, tetapi juga adalah doa.
Minta tolonglah kamu dengan sabar dan doa. Maka doa juga kalau ditafsirkan begitu adalah merupakan suatu kekuatan. Nabi SAW bersabda yang kita semua biasa dengar, ad-du'a silahul mu'min. Doa adalah senjata orang beriman. Bila sebut senjata, bukankah senjata itu ada padanya kekuatan? Walaupun senjata orang Melayu hanya keris di tangan, di pinggang, tetapi senjata keris itu sangat berbisa. Kalau kena gaya, kena cara bermain tari keris itu, maka musuh yang pegang senapan sekali zaman British pun kalah dengan hanya berdepan dengan pejuang-pejuang Melayu yang ada keris. Jadi tuan-tuan sekalian, senjata ni satu kekuatan. Doa adalah kekuatan, salat adalah kekuatan, sabar adalah kekuatan, puasa adalah kekuatan. Sebab itu Allah Ta'ala suruh kita minta tolong, usahakanlah dengan sifat-sifat tadi, perkara tadi, supaya kita boleh menghadapi segala rintangan. Maka sebagai kesimpulannya, kita pada hari ini, kalau musim kita di Terengganu ni, dengan hujan yang tak henti-henti lagi ni dah, setengah-setengah tempat dah naik air, maka tuan-tuan kena balik kepada formula ni lah, minta tolonglah dengan sabar dan juga salat ataupun doa kita tadi. Minta Allah Ta'ala redakan, muhasabah diri kita dengan dosa-dosa yang kita telah buat, istighfar kepada Allah. Maka istighfar juga adalah suatu permohonan doa kita kepada Allah untuk diampunkan dosa kita. Maka mudah-mudahan kita cuba ikhtiarlah untuk kita boleh dapat kuasai dua kekuatan tadi, sama ada sabar dan salat, ataupun sabar dan doa, ataupun puasa dan salat, atau puasa dan doa. Itulah kekuatan kita umat Islam untuk menghadapi segala apa yang datang dalam hidup. Saya tutup dengan apa yang disebut oleh Al-Imam Ali ataupun Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu, man rakiba markabas sabr ihtada ila maidanin nasr. Siapa-siapa yang menaiki kenderaan sabar, dia akan mendapat petunjuk untuk ke medan kemenangan. Jadi kita sabar, insya-Allah kita akan dapat kemenangan. Sabar, insya-Allah kita akan dapat kemudahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna mimma yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.